Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlis maju. Maibs menjunjung syiar memaju ummah. Salah sila perlis, segalanya perlis. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar kita di mana saja berada, alhamdulillah pada hari ini, pada kali ini kita berjumpa dalam satu lagi episod terbaharu Salah Sila Perleh, di mana kita akan membicarakan, memperkatakan tentang suatu topik berkenaan dengan hal ehwal kebahasaan, iaitu lebih tepat lagi kita memperkatakan tentang bahasa kiasan dialek Melayu Perleh dalam dan kaitannya dengan akal budi Melayu. Dan bersama-sama dengan saya pada kata episod ini adalah seorang ilmuwan, seorang anak Perleh juga yang kali ini tampil ke studio segak mengenakan busana bagaikan seorang panglima di zaman silam. Beliau adalah Dr. Maulana Alfin bin Cik Man, dan apa khabar doktor? Bolehkah kita persilakan tetamu kita untuk memperkenalkan diri beliau? Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi pembuka bicara sikit lah noh. Air segantang selubuk selenyap bunyi malam. Kalau gagak dah jadi hitam, kalau bangau dah jadi putih. Dialek tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, tak kuning dek kunyit, tak lemak dek santan, tak haus dek masa. Kalau dibasuh berhabis air, kalau dikikis berhabis besi. Adat putih bak kapas, hukum lembut bak air. Kalau panjang dikorek, kalau bocor ditampal, kalau tiris diperbetui, kalau terjun dari langit, sama-sama kita tampung. Kalau memancut dari bumi, sama-sama kita pijak. Kalau mai dari depan, sama-sama kita hadang. Kalau mai dari belakang, sama-sama kita hambat. Sebukit sama didaki, seluruh sama kita turuni. Ke laut sama kita renangi. Penakik pisau seraut, ambil galah bantang lintabung. Seludang jadikan nyiru, nan setitik jadikan laut, yang sekepal jadikan gunung. Alam terkembang jadikan guru. Kalau nak tahu tingginya gunung, tanya pada enggang. Kalau nak tahu dalamnya lubuk, tanya pada memerang. Kalau nak tahu lebarnya pantai, tanya pada seluang. Kalau nak tahu tebalnya hutan, tanya pada Pak Belalang. Pak Belang. Kalau nak tahu lebarnya padang, tanya pada belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Jadi nama saya Maulana Alfin bin Cik Man. Tu dia. Asalnya dari kampung Seri Medan Utan Haji. Yang mana sebelum ni saya sekolah rendahnya di sekolah Utan Haji lah. Kemudian saya sekolah menengah banyak sikit. Okey. Kalau tingkatan 3 sampai tingkatan 1 sampai 3 tu di Seesan. Sekolah Seesan. Kemudian 4-5 berpindah sekolah teknik Kangak. Dulu teknik lagi. Okey. Vocational je kan. Betul. Lepas tu tingkatan 6 pergi di Sek Lui balik. Dekat dengan rumah. Lepas tingkatan 6 barulah saya keluar dari Perlis. Kiranya umur 18 tu barulah tengok dunia luar. Kata ke UKM. Degree, master dan PhD lah. Semua di UK, UKM. Di UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. Berpeluang mengajar di UKM 7 tahun. Sebagai guru bahasa kepada pelajar luar negara. Kemudian saya habis PhD, pergi pula ke UPSI setahun kontrak. Kemudian last kira dapat tetap lah di Universiti Utara Malaysia. Tahniah. Balik kampung semula. Jadi kita kata beliau sekarang ni bertugas di macam kita kata unit bahasa Melayu lah. Betul. Di Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah di Universiti Utara Malaysia.
Tapi maknanya Bidang apa nama? pengkhususan tu Ya. lebih kepada linguistik lah, linguistik bahasa Melayu. Betul, betul. Ah, Tapi maknanya hati beliau ni kita kata masih di Perlis lah. betul lah. Ya, dan orang Dan kata apa nama masih lagi berulang-alik daripada Perlis ke tempat kerja dan sebagainya. betul. Jadi macam orang Perlis jugalah. Betul. Okey, kalau persoalan saya berikutnya, bagaimanakah apabila kita duduk di Perlis dalam keadaan yang macam biasalah, ada perkara yang kurang, ada perkara yang lebih. Tapi bagaimanakah kita kata apa yang dikatakan kelemahan di Perlis tu, kita bila kita merantau kita tukarkan sebagai kita kata kekuatan. Ada apa-apa contoh yang mungkin boleh kita kongsikan? Kalau nak kata saya sebagai anak jati boleh lah. Ya. Kalau nak memandang benda tu sebagai benda satunya kekurangan ataupun Ya. kelemahan tu, mungkin tidak pada mata saya lah. Ya. Sebab negeri Perlis ni pun walaupun dia kecil, Ya. tapi sebenarnya dia banyak kelebihan. Betul, Kan? betul. Jadi kelebihan dari segi saya di kampung ni tidaklah terdiri daripada keluarga yang orang kata kaya ke berada Ya. kan. Ya. Di sederhana lah. Ya. Jadi kehidupan di kampung yang boleh saya katakan agak keras lah. Ya. Ayah saya ajak buat kerja-kerja kampung apa Ya. semua kan. Jadi hal-hal ni bila saya pergi keluar, kami ada kebolehan macam saya dengan adik-adik kan. Ya. Ada kebolehan, ada kemahiran sikit. Ya. Mungkin lebih sikit daripada orang lain kan. Ya. Contohnya Kerja-kerja daripada seni tu. kerja-kerja kayu, kerja-kerja buat rumah apa semua ni. Ya. Jadi bila banyak benda yang dilatih di kampung ni menjadikan saya salah seorang yang mampu berdikari di tempat orang lah. Ya. Yang mana saya duduk di tempat orang ni lebih kurang 13 tahun lebih lah. Ya. Oh. Ataupun kita katakan bahawa hasil daripada didikan dan asuhan hidup secara bersederhana tu, apabila kita merantau keluar daripada Perlis tu, itu sebenarnya memudahkan kita lah. Betul. Kalau betul. kita mungkin terlalu manja, terlalu apa tu, Betul. mungkin kita susah nak kita kata apa nama berjaya atau kita kata dapat kita kata berdikari. Tapi kerana mungkin hidup cara serba sederhana tu menjadikan kita mampu mengarungi cabaran-cabaran tu lah. Mungkin boleh saya nak kongsi sikit. Macam dululah waktu saya sekolah dulu. Betul. Mak saya ni jual nasi lemak Ya. depan rumah. And, jadi setiap hari saya tak bawa buku. Ya. Honak lah sikit orang kata kan. Honak lah sikit tak bawa buku. Buku tu saya tinggal di sekolah. Ya. Jadi setiap hari saya akan bawa nasi lemak penuh lembek tu. Jadi saya kayuh garet tu bila pi saya jual dekat kawan-kawan. Ya. Jadi di situ tu walaupun jual nasi lemak, Ya. tapi saya dah tak perlu bawa duit sekolah. Ya. Ayah saya tak perlu bagi duit sekolah, jadi boleh guna duit sekolah tu. Ya. Duit nasi lemak tadi ni sebagai duit sekolah. Ya. Bila balik tu saya bagi hak mana lebih tu dekat mak saya untuk buat modal. Jadi di situ ayah saya, mak saya dah ajak nak berniaga kan. Ya. Walaupun kecil kita berniaga juga. Betul, betul. Macam tu lah, lebih kurang sikit-sikit lah. Jadi itulah apa yang saya dipahamkan bahawa Dr. Maulana ni ayahnya di samping kedua-duanya berbakat dalam kita kata penjagaan, tapi maknanya ayahnya dalam bidang kesenian, Pertukangan lebih tepat lagi kita kata dalam kraft tangan ataupun pertukangan kayu. Betul. Dan ibunya dalam bidang seni kuliner. Ataupun seni kita kata masakan lah. Betul. Kita kata lagu tu kan. Jadi kedua-duanya berhimpun kepada beliau dan beliau pula mendalami bahasa Melayu ataupun bidang kata linguistik bahasa Melayu lah. Kan. Jadi tak apa, kita kata mudah-mudahan ke depan ni, episod-episod ke depan kita akan jemput lagi beliau dan beliau akan dapat berkongsi lagi pelbagai perkara. Tetapi memperkatakan tentang tajuk episod ini, bagaimanakah kita dapat menghuraikan apa yang dikatakan sebagai bahasa kiasan.
Dipersilakan doktor. Okey, ni kita mula lah. Ya. Pasal tajuk ni. Ya. Bahasa kiasan dan akar budi Melayu. Ya, bahasa kiasan dalam dialek Melayu Jadi, boleh dan akar budi Melayu ya. kalau nak melihat kepada definisi sebelum pergi lebih jauh dan Ya. mendalam, Ya. lebih baik moleknya kita faham konsepnya dulu. Ya. Konsep untuk bahasa kiasan ni banyak dah diberikan oleh sarjana-sarjana tentang bahasa kiasan ni. Ya. Cuma yang agak mudah saya ambil susunan kata atau bentuk bahasa Ya. yang mengatakan tentang sesuatu dengan mengiaskannya kepada perkara yang lain. Ya. Dalam bentuk yang mudahnya, satu bahasa yang ada makna tersirat ataupun makna di sebalik. Ya. Kita ada satu perkataan ataupun satu frasa lah. Ya. Kemudian frasa itu dalam objek ataupun perkataan yang ada dalam frasa tu, kita faham maksud dia secara literal ataupun harfiahnya, Ya. di permukaannya. Tapi kalau melibatkan bahasa kiasan, dia dah mempunyai makna yang lain. Ya. Makna di sebalik, makna tersirat, Makna hak dalam tu. makna hak dalam tu, dia makna lain. Ya. Jadi timbullah persoalan kan, kenapa apa nama terbentuknya bahasa kiasan ni. Ya. Kalau kita boleh tengok untuk Visual berikut. visual berikutnya tu, orang Melayu dia guna bahasa kiasan ni kadang-kadang untuk menyindir, Ya. kan, menyindir ataupun sindir, Ya. Ya. ataupun nasihat, Ya. teguran dan sebagainya lah. Ya. Jadi orang Melayu dulu dia tak cakap direct, Ya. supaya bila benda yang dia cakap tu dapat menjaga hati. Ya. Kita orang Melayu dulu ni kalau dia kurang ajak pun masih bersantun, orang kata. Ya. Lebih kurang macam tu lah, serba sedikit lah. Kemudian bila dah munculnya bahasa kiasan ni, ada pula persoalan yang saya nak tanya, sejauh mana kita faham dengan kiasan ni? Ya. Sejauh mana yang kita faham dengan kiasan? Sana? Saya tekan ni ya punya. Minta maaf lah. Okey. Macam sudahkah kita faham secara mendalam kiasan yang ada di sekeliling kita? Ya. Kalau contohnya dulu ni belajar di sekolah, ramainya pelajar-pelajar sekolah ni dia belajar pantun ke, peribahasa ke dan kiasan-kiasan yang lain, Ya. hanyalah untuk menjawab exam sahaja. Ya. Kan kita tak faham sebab apa orang Melayu ni buat kiasan yang macam ni. Kiasan yang macam ni. Kalau katakan saya mencelah sikit, Ya. saja kita kata mencelah saja kita kata, contohnya macam katakan mak dengan pak. Mak dengan pak ni waktu tu mak mak buat kopi bagi pak minum. Lepas tu pak kata hitam kopi hari ni. Ya. Kan? Hitam kopi hari ni. Jadi maknanya yang tu bahasa kiasan ke tak? Dia boleh jadi kiasan. Ya. Sebab bahasa kiasan ni Sebab pak ni gunakan ungkapan tu dia ada sebab nak makna usik lain. mak. Dia ada makna lain. Dia nak usik mak. So bila perkataan ke ayat ke yang ada makna lain, tu kita boleh kira sebagai kias lah. Ya. Dia tengok konteks lah pula lepas tu kan. Betul. Okey, contoh yang ni dalam bahasa baku. Betul. Dan saya pilih peribahasa ataupun bahasa kiasan yang selalu kita dengar. Betul. Contohnya harapkan pagar, pagar makan padi. Ya. Kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan. Ya. Lepas tu simpulan bahasa kan, kaki botol, kaki bola, macam-macam lah. Kaki kerusi, kaki bangku. Ya. Jadi mengapa orang Melayu dia buat peribahasa yang macam ni? Ya. Dia nak merujuk kepada apa? Ya. Jadi di situ sebenarnya ada teori lah digunakan, cuma saya tak kongsikan di sini lah. Betul. Sebab kalau kata masyarakat umum mungkin dia tak faham untuk teori tu kan. Ya. Jadi itu setakat itu yang saya boleh
memahamkan konsep bahasa kiasan ni lah. Okey. Jadi untuk kali ni kita sampai pula pada satu segmen tetap kita, iaitu pelik perlih. Dan dalam pelik perlih ni ada satu kata, satu perkataan yang dekat dengan bahasa kata kiasan, disebut sebagai cangdek. Disebut sebagai cangdek. Cangdek ni adalah bahasa perlih atau bahasa Melayu perlih untuk sebut sindiak, untuk sebut, dan juga kadang-kadang ia juga boleh bermakna sombong, boleh bermakna mengada-ngada. Tapi yang paling banyak ia banyak digunakan untuk menyatakan perbuatan menyindir ataupun sebenarnya perli seseorang lah. Perli kita kata lah. lagu tu kan. Betul. Jadi untuk segmen ni biasanya kita akan persilakan tetamu untuk buat ayat. Oh, saya kena buat ayat? Lepas tu kita kata saya pula akan cuba buat ayat dengan menggunakan perkataan cangdek. Okay. Silakan Doktor. Cangdek noh. Ya. Cangdek ni selalunya kalau saya guna kepada makna perli tu lebih. Ya. Kalau yang sombong tu Jarang lah. kecuali Contohnya orang lama-lama. contoh ayat yang saya buat tu, Ya. hang ni duk candek aku ke apa ni? Hang ni duk candek aku ke apa? Duk peli aku ke apa? Kalau kata sombong ni, amboi hang ni candek no. Lama duk naik Mercedes ni. Contoh lah kan. Contoh kita kata lagu tu kan. Okey, kalau ayat daripada saya pula adalah bunyinya lebih dan kurang kita ni ataupun orang tu, ataupun kita kata orang di sebelah rumah kau ni, kata pun kata, candek pun candek, apa satu pun ni buat cik Hera. Oh, bunyi perlih no. Kita kata maknanya kata pun kata beradab pun sudah, candek pun sudah, mungkin berpantun bersyair semua dah keluar. Tapi duk buat kita kata duk buat tak heran tu lah. Duk buat tak hati lah. Jadi sebab tu kita kata kadang-kadang bila kesabaran tu sudah semakin lama semakin nipis, daripada candek tu ataupun bahasa-bahasa kiasan tu dia jadi bahasa langsung. Langsung lah. Bila bahasa langsung pun tak boleh dipaham, maka marilah bahasa undang-undang. Pihak kita berkuasa seperti polis, seperti apa kena dipanggil. Betul, kan? betul. Jadi itu antara contoh dan bagaimana kita mengisi segmen dialek perlih kali ni, dan kita menjemput Dr. Maulana tadi berkongsi tentang bagaimana kita menggunakan perkataan candek. Okey, berikutnya bila disebut dialek Melayu perlih, bagaimana kita nak perkenalkan kepada orang bahawa perlih ni ada bahasa Melayu dia, dan perlih ni khususnya ada dialek bahasa Melayu perlihnya. Dipersilakan Doktor. Okey, kalau dialek perlih ni, kalau menurut Asmah Haji Omar, Profesor Asmah, 1993, dia dah pernah bagi takrifan bahawa dialek perlih Kedah, Pulau Pinang dengan Utara Perak dah dikira ataupun termasuk sebagai dialek utara. Tapi setakat perhatian saya dengan sebagai orang asal Negeri Perlih, dan saya pernah ikut satu kajian lapangan Prof Nur Hashimah Jalaluddin, yang mana kami dah cover hampir seluruh Malaysia dah sebenarnya. Cuma saya terberhenti dekat negeri Melaka dulu. Jadi ada kami datang sampai ke Perlih. Bila pergi di seluruh negeri Perlih, di negeri Perlih ni dia ada varian, kita panggil varian ataupun perbezaan mengikut geografi. Boleh kita katakan macam zon? Boleh kata zon. Sebab kalau dalam Perlih itu sendiri pun dah ada berbeza-beza. Jadi kalau kita nak kata negeri Perlih, Kedah, Penang tu sama sebagai dialek utara, mungkin boleh, tapi sebenarnya dia ada beza. Kalau di Perlih ni, apa yang saya perasan, kita ada intonasi yang agak unik. Kalau kata intonasi ni mungkin dipengaruhi oleh bahasa Thai lah kot. Kan? Sebab apa, contoh kalau kata sebut mulut, kita belah Perlih ada yang sebut mulut,
Ya. Dia ada lanjut, dia ada lenggok dia tu. Ya. Jadi itu keunikan yang ada dalam negeri Perlis lah. Ya. Sebab kalau kadang bila kita sebut muluit, puluit, lutuit kan, dia Ya. ada ui tu. Ya. Jadi itu yang membezakan dialek negeri Perlis dengan dialek-dialek utara yang lain lah. Ya. Itu makna dari segi sebutan kan. Tapi kadang-kadang dari segi perkataan tu ada perkataan yang dia telah diubah suai, dan bila kita kata ubah suai tu dia jadi macam versi Perlis. Contohnya Dia sebenarnya bukanlah tak diubah suai. Dia memang itu yang Perlis punya. ya. Sebab bila contoh lah ni sangat famous yang Abi kan. Ya. Abi Padang Melangit tu di TikTok tu. Ya. Bila dia bercakap, orang di Kedah pun, bila saya tengok komen-komen di bawah tu, orang Kedah pun tak faham naknya. Ya. Jadi boleh saya katakan tata bahasa ataupun kosakata yang digunakan di negeri Perlis ni, dia memang yang Perlis. Unik untuk Orang Perlis, memang untuk orang Perlis. Dan sebagai contoh, kita kata ada satu ungkapan. Ungkapan disebut geno. Geno, betul? Geno. Jadi geno ni maknanya datang daripada bagaimana. Tapi disebut geno saja. Disingkatkan Ya, tapi maksudnya di Pantai Timur, Kelantan sampai ke Patani mungkin ada guano tu. Guano tu. Tetapi kalau kita pergi ke selatan, iaitu di orang kata negeri Kedah, perkataan geno tu dah jadi jarang-jarang dipakai. Jangan pakai. Ataupun hampir-hampir kalau kita sebut alus tak, perkataan geno tu dah jadi tak ada dah. Betul. Kan? Betul. Tiba-tiba kita kata macam kita di Perlis ni, geno kah? Ataupun Kapor. mentua kau tu geno. Kan? Satu lagi kapor. Kapor pun kalau di Kedah saya rasa tak ada guna kapor ni. Ya. Jadi itu antara contoh, tapi maksudnya kita harap tokoh-tokoh muda seperti Dr. Maulana ni boleh memperdalamkan lagi lah InsyaAllah kajian-kajian dalam kata aspek ni, dan supaya kita dapat mengangkat apa yang sebenarnya menjadi warisan bahasa Perlis ni lah. Ya, betul. Okey, berikutnya kalau disebut akal budi Melayu. Kalau kita kata akal atau akai ni, dia merujuk kepada kemampuan otak lah, kemampuan berfikir dan sebagainya. Tapi ada perkataan budi pula di situ, dan ada perkataan Melayu di situ. Bagaimana kita boleh memahami apa yang dikatakan akal budi Melayu? Dipersilakan doktor. Okey, sama juga kita pergi kepada konsep yang untuk kita faham dulu. Ya. Akalnya macam yang Dr. Azman kata tadi, yang melibatkan pemikiran, otak orang itu, seseorang itu kan. Betul. Dan bila digabungkan dengan budi itu, dia nak merujuk kepada perbuatan, pemikiran dan sikap seseorang manusia yang mendokong kebijaksanaan, kehalusan jiwa serta keindahan. Itu akal makna budi. dia. Itu akal budi. Jadi bila orang ni dia boleh cipta, contohnya satu lagi Profesor Dr. Noh Hashimah mendefinisikan akal budi sebagai cara kita memberi makna dan mentafsir alam sekeliling dengan menggunakan akal fikiran. Dia banyak, yang atas tu saya ambil daripada Hasan Ahmad, tokoh bahasa Melayu juga, arwah Hasan Ahmad, mengatakan tentang akal budi. Jadi akal budi ni kalau dalam bahasa mudahnya sesuatu, bukan saja akal. Akal tu cuma sekerat daripadanya, cuma separuh daripadanya. Maka ada satu lagi budi. Kalau akal tu merujuk kepada kemampuan intelektual, kemampuan berfikir, maka budi ni adakah dia merupakan gabungan antara emosi dan spiritual? Betul. Dia sebab tu kadang-kadang bila orang cakap, nak cakap ni guna akal, guna hati. Guna akal, guna hati. Bila kita cakap guna akal, guna hati, barulah tidak menyentuh perasaan orang lain. Sebab tu orang Melayu dulu dia cipta bahasa-bahasa kiasan ni yang nak menampakkan kebijaksanaan bangsa Melayu tu sendiri. Jadi
itu yang dikatakan sebagai akal budi. Tapi saya dipahamkan doktor juga menyediakan beberapa contoh, beberapa visual yang akan menunjukkan contoh-contoh akal budi itu. Ya, macam yang tadi kan. Harapkan pagar, pagar makan padi ni kan. Ya. Kalau sebelum ni ada DBP dan beberapa tokoh-tokoh Mungkin gambar yang sarjana. mula-mula tu betul-betul yang menunjukkan pagar untuk melindungi kawasan Padi Bedang kan? lah. Bedang kan? Yang tu gambar yang mula-mula tu memang betul-betul lah. Pagar yang melindungi kawasan Bedang, memagari kawasan Bedang. Lepas tu ada satu keratan akhbar tu. Sebab bila kata harapkan pagar, pagar makan padi, Ya. sebelum ni ada yang mengatakan sebenarnya bukan pagar. Ya. Dia kata pegar kan. Saya burung. pun pernah dengar. Burung pegar kan. Ya. Jadi harapkan pegar, pegar makan padi. Ya. Jadi saya duk tengok kan, pagar ke pegar ke tu. Ya. Kan bila Maka kata, golongan ni mengatakan bahawa kita telah tersalah sebut dan, Ya. dan telah tersalah guna peribahasa ini. tersalah sebut dan tersalah ejaan dari Jawi ke Rumi katanya. Ya. Okey. Bila saya duk cari-cari dalam dalam apa orang kata ni, undang-undang Kedah, Ya. undang-undang tubuh negeri Kedah. Ya. Dia ada menyebut tentang membina pagar di kawasan sawah padi. Okey. Untuk menghalang kebau-kebau masuk makan padi ni lah. Ya. Ganggu padi yang baru duk tumbuh ni. Ya. Jadi di situ saya rasa bukan pegar. Ya. Sebab burung pegar ni, kalau dalam kajian master saya dulu, saya buat burung dalam pantun. Okey. Jadi burung pegar ni setakat pembacaan saya lah, tak Ya. tahulah kurang ilmu saya kan. Ya. Tapi tak burung pegar ni bukannya di tanah Melayu ni lah. Ya. Kalau kata pun paling dekat mungkin belah-belah Borneo ataupun Australia sana. Ya. Dia Jadi bukan habitat dia. bukan habitat. Kalau ada pun mungkin menyinggah saja. Ya. Jadi di situ saya kata pagar adalah pagar, bukan Ya. pegar. Ya. Dan bila lalu sekarang ni pun, kalau lalu di kawasan Pendang tu ada saja pagar yang macam dalam gambar tu kan. Ya. Jadi bila nak memahami peribahasa kiasan Melayu ni, dia sebenarnya ada 3 peringkat lah. Okey. Peringkat yang pertama adalah peringkat harfiah ataupun literal. Ya. Yang mana apa yang tertulis dalam peribahasa tu, itulah makna yang kita nampak. Ya. Kalau pagar, pagarlah macam dalam gambar tu. Ya. Yang melindungi, yang memagari, yang menjaga, itu konsep pagar literal. Ya. Dan padi adalah merujuk kepada padi itulah, Ya. pokok padi itu. Ya. Peringkat kedua, kita pergi kepada makna tersirat, makna di sebalik, Lebih mendalam. lebih mendalam. Okey. Yang mana orang dulu menciptakan harapkan pagar-pagar makan padi, dia nak menasihati bahawa dia nak beritahu orang yang kita percaya ni kadang-kadang dia akan makan kita balik. Ya. Dia dah meletak makna pagar tadi kepada orang. Ya. Jadi itu dah dikira sebagai makna tersirat. Ya. Pagar tadi dia dah Sabotage. dah merujuk kepada orang. Ya. Tidak lagi pagar yang kita faham pada mulanya. Okey. Okey. Bila peringkat ketiga, di sinilah bahawa kita nak cungkil akal budi Melayu dan Ya. falsafah Melayu itu sendiri. Ya. Bila kita nak cungkil, kita nak kena tengok ciri-ciri objek yang guna tu. Ya. Ciri-ciri dia, budaya dia, mungkin cara hidup bangsa yang menciptakan bahasa kiasan itu sendiri. Ya. Bila kita lihat kepada pagar tadi ni, Ya. budaya cara hidup orang Melayu dulu. Ya. Pagar tadi, kenapa dia nak, kita akan tanya kenapa orang guna pagar? Ya. Kan? Kenapa tak guna pegar? Ya. Jadi bila kita tengok kehidupan orang Melayu dulu, dia ada belaan-belaan ni. Ya. Kan? Ini Bila saya kita tengok tak boleh. gambar dia pun macam satu macam. Lain macam kan. Dia ada belaan saka ataupun makhluk halus ni. Ya. Yang mana kita sekarang kata dulu pun Ya. benda ni kurafat lah. Ya. Kurafat,
mungkin benda-benda ilmu hitam yang tak Ya. bagus lah, yang dilarang Ya. sekali dalam agama Islam. Ya. Jadi orang-orang dulu ada individu. Saya tak merujuk Ya. kepada siapa lah. Ya, ya. Kan, individu-individu yang mengamalkan ilmu-ilmu begini. Oh, maknanya salah satu daripada maknanya harapkan pagak makan padi ni adalah berarti Hantu ni tadi lah. belaan tu sendiri dia dah makan tuan. Ya, betul. Okey. Jadi nampak tak macam mana orang Melayu mencipta kiasan dia. Okey. Dan menasihati orang janganlah hang Ya. hidup macam hantu ni. Ya. Jadi hantu ni. Ya. Kan? Jadi orang yang diberi kepercayaan, kemudian dia khianati kepercayaan itu, samalah dianalogikan dengan hantu saka tadi ni. Iblis setan tadi ni. Okey. Begitulah terciptanya. Okey. Makna yang mendalam bagi Itu dah bahasa kira kiasan. lapisan ketiga Itu lapisan ketiga lah. Lapisan Lapisan ketiga. paling dalam lah. Okey. Jadi itu yang dimaknakan sebagai bahasa kiasan dalam akal budi Melayu. Akal budi Melayu. Okey. Kita sampai kepada satu segmen tetap juga dalam kita punya episod, iaitu ambil perawa. Iaitu bagaimanakah di arena antarabangsa sekiranya ada tak mana-mana ilmuwan dalam bidang bahasa di peringkat antarabangsa ni yang telah mengulas atau telah memberikan atau telah membuat pemerhatian tentang dialek Melayu Perlis. Kalau ada tu minta doktor tolong kongsikan. Okey, kalau secara khususnya untuk dialek negara Perlis Ya. ataupun bahasa Perlis ni, saya tak jumpa sarjana luar lah yang mengatakan khusus untuk dialek negara Perlis ni. Ya. Cuma pengalaman saya, mungkin saya boleh kongsikan pengalaman saya waktu saya duk mengajar bahasa Melayu. Okey. Untuk pelajar luar negara, Ya. ramai yang datang belajar bahasa Melayu di Atma ni. Ya. Antaranya ni lah Profesor Dr. Rosalind Gad Ya. dari King College University di UK. London. Dia bidang dia filem. Bidang filem. Jadi dia main nak belajar bahasa Melayu tu untuk nak tengok filem-filem Pontianak. Dalam bahasa Melayu kan. Okey. Jadi tapi dia ambil level 1 sajalah. Okey. Kiranya dalam level 1 tu saya bawa dia mai ke Perlis. Waktu Raya Haji tahun 2018 tak salah saya. Okey. Raya Haji. Jadi bila dia mai di Perlis tu, adalah dialek-dialek Perlis yang saya kongsi ajak sikit-sikit lah. Ya. Sebab dia pun level 1 ya. Jadi saya ajak yang mudah-mudah lah. Ya. Contoh macam bila dah datang tu kan, Ya. saya ajak mai. Ya. Mai sini, datang sini. Ya. Come here kata. ya. Speaking Melayu dah. Kalau pergi tu pi kan. Jadi banyak yang dipendek-pendekkan lah saya kata. Jadi dia ada lagi lah beberapa perkataan yang mudah-mudah lah saya ajak. Jadi bila dia dengar tu kan, dia tulis. Ya. Jadi dia kata, susah dia kata dah. Dia kata, memang susah dia kata kalau level 1 bahasa Melayu kan. Selalunya dalam pendidikan bahasa Melayu untuk antarabangsa ni, yang saya akan ajak dialek ni untuk level 6. Tu memang dah teror lah. Ada seorang Profesor Andrew Peacock dari King bukan. Itu St Andrew, Scotland. Scotland. Itu dia banyak agak saya ajak bahasa Perlis ni. Ya. Dia kata, boleh, tapi kenapa banyak queue kenapa banyak queue kan. Jadi saya pun tak pasti dia kata. Tapi dia kata unik lah. Unik, dialek Perlis ni unik. Ya. Cuma kalau untuk orang luar negara mungkin agak susah lah dia kata. Betul. Betul. Saya rasa di peringkat nasional juga apabila mungkin dengan segala hormatnya, bukan kita merendahkan ataupun menyatakan ada kekurangan ataupun ada kelemahan pada dialek-dialek Melayu yang lain, tapi kita kata maksud saya dari segi aspek keunikan ni
Bila kata pelbagai dialek negeri-negeri lain ni sudah diteroka, maka tinggallah Perlis. Ya, betul. Sebagai satu daripada perkara yang masih lagi antara orang nampak tak nampak, antara misteri tak misteri, kan, antara dapat tak dapat. Jadi kita kata siapa-siapa yang pandai mengambil peluang ini, dia mesti dapat. Betul. Kita kata bagaimana konten yang dibuat atau pelbagai media ataupun platform media sosial dan sebagainya tu, dia akan menghasilkan satu bentuk keunikan yang mungkin tak dapat nak ditandingi dalam liga inilah. Kita kata lagu tu kan. Okey, baik. Kalau berikutnya kita memperkatakan tentang apakah antara contoh bahasa kiasan dalam dialek Melayu Perlis, khasnya dalam peribahasa dan juga ungkapan Perlis. Ya. Kalau disebutkan dalam dialek Melayu Perlis ni, apakah bahasa-bahasa kiasan yang biasanya ada? Ya. Saya persilakan doktor. Okey, untuk bahasa kiasan dalam dialek Melayu Perlis ni, saya duk cari-cari lah. Ya. Masih dalam pencarian research lagi lah. Ya. Cuma yang ada beberapa yang kadang-kadang ayah saya guna, mak saya guna kan. Betul. Kadang-kadang duduk di kedai kopi tu dengan orang tua-tua duduk sebut kan. Ya. Jadi benda-benda tu saya ambil lah kan. Ya. Dia ada dua lah. Malam ni saya akan cakap dua lah. Satunya peribahasa ataupun ungkapan. Ya. Ungkapan pepatah dalam ungkapan Perlis lah, bahasa Perlis ni. Dan satu lagi puisi tradisional Perlis, yang merujuk kepada pantun lah. Puisi tradisional. Okey. Peribahasa ataupun simpulan bahasa. Ya. Yang ni antaranya lah. Saya rasa visual itu sekarang menunjukkan sekurang-kurangnya ada 7 peribahasa Perlis atau ungkapan Perlis yang telah disenaraikan. Betul. Ya. Yang pertamanya contoh belak hapui, gaji mata dua. Yang ni yang apa dikongsikan oleh Dr. Hazman juga. Bila duk sembang-sembang itu kan. Kemudian kayu golek, serabut biak, tai dalam tangguk kan, bunga tai, dan biak dada melecak, jangan misai kena acak. Tu ayah saya selalu guna lah. Mungkin kita perlukan huraian lah daripada kata doktor ni. Dari 7 ni mungkin saya nak terang sikit pasal belak hapus ni lah. Kan, dan kalau boleh tengok dekat sini, kadang bila saya sebut kat orang rumah saya orang Terengganu, sebut belak tu, dia tanya belak tu apa dia kan? Bila orang luar kadang-kadang tak tahu belak ni apa. Kalau saya tengok dalam DBP, PRPM DBP tu, kamus online DBP tu, belak ni boleh kita samakan dengan kunci air kot. Kunci air. Dia empangan kecil. Empangan kecil. Tapi kalau di Perlis ni dia mungkin saya boleh bagi tahu, mungkin ada hak kecil, ada hak besar. Kalau di Timur Tasuh tu hak bawah tu kan, Timur Tasuh tu hak besar. Kalau yang kecilnya di tali-tali ayak di sawah padi lah. Boleh kita jumpa. So belak hapus ni apa maksud dia? Orang yang sembang besar ataupun sembang tinggi ni. Kan? Bila saya duk tengok duk parti belak dekat apa nama, sawah-sawah padi semua ni. Dia ada takat-takat ayak dia. Betul. Kan? Bila ayak sampai takat tu, dia akan buka tu, dia lepas lah pergi seterusnya kan. Sebab kalau tinggi lagi dia tak boleh tampung dah. Dia tak boleh tampung. Dia mesti ayak tu dia akan terlepas keluar juga. Betul. Jadi waktu 2005 kita kata banjir bah besar di Perlis kan. Yang tu saya rasa mungkin disebabkan bila kata parah air tu melebihi belak lah. Jadi ampang lepas. Tambahlah belak-belak kecil di kampung-kampung semua ni. Apa Jadi di situ kita boleh tengok belak hapus ni macam mana keadaan dia. Di laut pula ayak besar. Ayak besar. Ataupun jadi ayak pasang. Betul. Jadi ayak terus nak pergi. Kan? Bila kata belak hapus daripada belak, ayak ni,
tinggi daripada belat. tinggi daripada belat, dia akan merosakkan harta benda, tanaman-tanaman. Kalau kita tengok geografi negara Perlis ni penuh dengan sawah padi lah kan. Jadi dia akan rosakkan tanaman padi dan banyak kesan lain. Bila padi rosak, makanan kurang apa semua contoh lah kan. Jadi padi tak jadi, barang harta benda, nyawa boleh hilang. Semua pendapatan pun kita kata terancam. Ekonomi berkurang, betul. Jadi benda ni orang Melayu Perlis dia tengok. Minta maaf. Orang Melayu Perlis ni dia tengok sekeliling. Jadi dia cipta satu kiasan belat hapui. Sebab apa? Orang Melayu ni dia hidup dengan alam sekeliling. Betul. Bila dia tengok benda-benda ni jadi, dan akrabnya dengan mungkin perusahaan menanam padi. Betul kan. Jadi depa kata, depa analogi kan, belat hapus ni dengan orang yang cakap tinggi ni. Bila kita cakap tinggi, cakap besar, banyak implikasi-implikasi yang akan jadi daripada percakapan dia tu sendiri. Sama juga macam mana ayat yang lebih daripada belat. Itu analogi dia. Betul. Itu yang kita kata akal budi dan falsafah tu di sebalik penciptaan bahasa kiasan tu. Jadi itu baru yang kita mula-mula. Ada lagi 6. Okey. Satu lagi lah saya nak terang pasal taik dalam tangguk. Taik dalam tangguk. Minta maaf lah kita minta maaf sebut taik ni kan. Kita menggunakan ungkapan ni tapi maknanya dihabaq kata peringkat akar umbi ni, inilah istilah yang digunakan. Dan kita pun tahu kata walaupun mungkinlah ada setengah-setengah pihak menafsirkan kita ada menggambarkan satu perkara yang kurang sopan ke, kurang tertib ke, kurang apa ke, tapi hakikat dia di peringkat akar umbi, inilah yang kita pakai untuk menunjukkan makna yang sebenar. Sisa kumbahan sisa pepejal ke, tapi inilah najis kan, tapi kalau kata kita sebut najis dalam tangguk tu, dia dah nak jadi moden, tapi orang dulu dia guna taik lah. Kalau kata bahasa asalnya kan. Okey. Dia data ni dalam konsep penyelidikan kita akan ambil data yang sebenar. Kan? Itu konsep dia. Seadanya. Itulah dia. Okey, taik dalam tangguk ni. Kalau boleh tengok di sebelah kanan saya tu, itu adalah alat tangguk yang digunakan untuk menangkap ikan ke, udang ke. Macam sauk lah. Penyauk lah. Jadi orang-orang dulu dia nak tangkap ikan dalam sungai, tali ayak apa semua ni, dia akan sauk lah. Sauk kadang-kadang. Kadang-kadang yang terlekat tu bukan ikan saja. Contohlah. Yang terlekat tu bukan ikan saja ke, udang saja. Jadi mungkin ada terlekat najis ataupun najis lembu, macam-macam perkara lah. Dan tak merujuk kepada najis saja. Mungkin kotoran-kotoran lain pun dianggap sebagai taik lah. Itu yang saya nak kata, saya kata tadi tu. Taik itu tidak merujuk kepada taik literal yang kita faham. Dia ada makna lain. Tangguk tu pula dia ada makna lain. Jadi di sini orang Melayu Perlis dulu dia nak kata dalam usaha kita mencari rezeki, mungkin ada perkara-perkara yang negatif dalam rezeki kita. Jadi kita kena pilih betul-betul. Itu fungsi tangguk tadi ni. Kena ditapih, kita kena disaring, nak tengok kena saring, semua nak kena tengok segala benda. Barulah kita bawa bagi anak-anak makan, keluarga makan. Jadi benda tu bersih. Contohlah, kalau kata kita tak tahu dalam rezeki kita tu, mungkin ada kan, kita tak tahu ke, ataupun kita tak perasan ke. Sebab tu kita pula dalam Islam pula ada pula zakat,
sedekah kan. Ya. Nak menyucikan kita punya rezeki tu kan. Betul. Kita akan bagi sedekah, kita Ya. bagi zakat, bayar zakat. Betul. Jadi orang Melayu dalam mencipta bahasa kiasan Ya. ada juga unsur-unsur Islam yang dia masukkan Ya. untuk menjaga cara hidup sebenar. Macam mana kita nak hidup atas dunia ni. Ya. Mungkin berkenaan dengan ungkapan ni ataupun Ya. peribahasa perlis ni, taik dalam tangguk ini dia mungkin juga merujuk kepada satu keadaan di mana apakah situasi yang paling buruk dalam proses menangguk tu. Maknanya yang paling baik kita mau ikan, kita mau udang. Kalau kurang baik berarti mungkinlah rumput, dain, Betul. apa-apa benda. Tapi hak teruk sekali ni tiba-tiba hak tu. Tiba-tiba benda yang kita katakan sebagai najis tu termasuk dalam tangguk kita. Ya. Dan kemudian dalam perspektif Islam, perspektif rezeki, perspektif fiqh ataupun muamalah, kita kata ada sumber rezeki yang halal, ada yang haram, jelas-jelas tidak boleh dan juga berdosa, dan di antara keduanya, antara halal dan haram disebut sebagai syubhat. Subhat, betul. Ya, jadi maknanya taik dalam tangguk ni dia menunjukkan satu komitmen atau satu iltizam untuk kita dalam mencari rezeki ni kita tapi-tapi lah. Tapi Sebab pilih, kita pilih. kata apa nama ingat-ingat kata duduk ingat kata ikan, tiba-tiba benda lain. Ya, betul. Ya, kan? Itulah yang saya kata kadang-kadang kita tak perasan. Betul. Kan? Betul. Jadi orang Melayu dulu dia berpesan melalui bahasa-bahasa kiasan macam ni lah. Jadi ini satu ungkapan dalam profession dan juga dalam bidang pencarian ataupun mata pencarian lah. Mata pencarian rezeki lah. Betul, masya-Allah kan. Okey, jadi saya rasa dua saja yang saya nak huraikan. yang kata lain-lain ni disimpanlah untuk episod-episod berikutnya. Mungkin juga kalau tuan-tuan dan puan-puan teringat kepada peribahasa ni boleh komen dalam ruangan boleh komen macam mana pula interpretasi kan. Betul. Boleh komen pandangan. dalam kata ruangan komen yang ada di apa nama di Facebook ataupun dalam kata siaran kita ini. Kalau dalam aspek puisi ataupun lebih tepat lagi pantun-pantun perlis, macam mana bahasa kiasan itu digunakan untuk menggambarkan akal budi perlis tu? Ya. Kalau pantun puisi tradisional ni yang Ya. malam ni saya nak sharekan pantun lah. Ya. Kalau pantun ni pula dia berbeza sikit sebab dia ada pembayang dengan maksud. Ya. Kan? Contoh ya. Ya. Contohnya Bukit Cuping Gua Beringin, Ya. tempat orang ambil baja. Sungguh. Putih kuning jangan duk ingin, Tu dia. banyak orang balik saja. Tu dia. Bukit Wang Kelian jalan sepadan, banyak penjajah datang berdagang. Intan berlian memang sepadan, kalau kaca orang tak pandang. Ya. Dan Bukit Keteri jalan ke ladang. Orang ladang tu ladang tebu lah. Ladang tebu dulu. Jalan kot tu kan. Ya. Orang pangkah tebang pinang. Kalaulah jadi pinangan abang, eloklah lekas kita bertunang. Ya. Kemudian last sekali Bukit Tali. Dalam Portal itu? portal data yang saya dapat ni, Ya. sejuta pantun dalam Malay Civilization. Malay Civilization. Ya. Atma punya tu, Ya. dia ada sejuta. Ya. Jadi antara yang pantun melibatkan polis tu, dia maknanya ada sejuta pantun. sejuta pantun yang dikumpulkan. Okey. Termasuklah Kurik Kundi Merah Saga, Okey. Khazanah pantun Riau, macam-macam lah dalam tu. Ya, ya. Jadi bila kita klik tu dia naik lah. Ya. Senang lah. Dia tulis Bukit Tali. Ya, Tapi bila lu cari-cari dalam apa tu, peta tu, Ya. Bukit Tau lah. Bukit Tau. Ataupun Bukit Ta saja. Bila duk sembang-sembang dengan Dr. Azman Ya. tadi ni, Ya. Dr. Azman kata di Bukit Ta lah. Kan. Mungkin sebab digugurkan you ke disingkat kan Ya, dalam ya. dialek negara Perlis kono. Macam di
apa nama kita sebut sebelah darat lah. Kita kata kalau kata kau ni menjadi ka saja. Betul. Jadi tau ni menjadi ta saja. Jadi betul. bukit tau ni bukit ta lah sebenarnya. Betul. Sekarang ni ada satu destinasi untuk mengopi. Yang kata dalam gua tu lah. dibuat di bukit tu, ya betul. Dan ada satu pantun berkenaan dengan bukit tu. Apa yang disebut dalam pantun tu? Okey. Bukit Bukit Tali lah noh. Di Tasik Melati, batunya boleh dibuat kapur. Kalau tahu jadi begini, dari dulu balik berundur. Baik berundok. Baik berundok betul. Jadi kalau pantun ni saya mungkin pilih satu je lah kot. Bukit Cuping Gua Beringin, tempat orang ambil baja. Putih kuning jangan duk ingin, banyak orang pilih balik saja. Mungkin tafsirannya banyak versi. Dan kalau mengikut teori relevance tu, dia mengikut pengalaman dan konteks yang difahami oleh pentafsir tu sendirilah. Mungkin Dr. Azman interpretasinya lain sikit. Tapi sebenarnya akhirnya kita pergi ke arah yang sama. Makna tu. Kalau di sini Bukit Cuping Gua Beringin, tempat orang ambil baja, dia nak bercakap tentang tempat yang ada di Negeri Perlis. Yang mana Bukit Cuping ni memang banyak baja tek kelawak lah tu. Kan? Dia nak beritahu wujudnya kawasan ambil baja untuk digunakan tanaman padi ke tanaman di dusun ke macam-macam lah orang dulu. Dan putih kuning jangan duk ingin, banyak orang balik saja. Putih kuning ini merujuk kepada kulit orang. Kalau yang saya tafsirkan mungkin merujuk kepada anak dara bila di Perlis lah. Orang-orang yang berkulit putih kuning ni, dia orang yang penanda aras kecantikan. Kira paling cantik lah. Orang kata habis reang lah. Habis reang lah. Kiranya kalau lekeh-lekeh lelaki main nak cari main nak pinang dia, payah lah. Kata jadi nak menunjukkan orang Perlis ni segok-segok. Segok-segok. Jadi kalau dalam hikayat hang tuah pun tak salah saya. Hang Jebat ni kulit dia putih kuning. Jadi nak menunjukkan kehebatan seseorang tu lah, kulit putih kuning ni. Jadi dalam tafsiran yang agak mudah begitulah, nak menunjukkan kehebatan, kesegakan orang Negeri Perlis, yang mana kalau biasa-biasa jangan duk main ni lah orang kata. Jangan duk main ni lah. Kena bagi orang balik saja ni. Dia merujuk kepada bukan percubaan untuk mengorat, bukan percubaan untuk mengusik ataupun mencuba-cuba nasib. Tapi maksudnya kalau disebut kata balik saja ni, dia tak sampai ke peringkat begitu serius. Kalau kata balik saja ni, maknanya kita kata dia tak sebutlah kedatangan tu secara begitu formal atau begitu rasmi, sampai akhirnya sampai kemudian balik, kemudian apa. Tapi maknanya bila kata balik saja tu, maknanya rombongan meminang itu. Maknanya kita kata dia pulang dengan perasaan hampa, dengan tidak mencapai tujuan. Bererti maksudnya wanita ataupun anak-anak dara yang mahu di kata pinang itu nampaknya tidak menerima lah. Mungkin tidak kata bersetuju, atau walinya tidak kata bersetuju. Banyak rombongan meminang yang balik saja. Betul. Jadi ini antara contoh beberapa pantun-pantun Perlis yang nampak ada banyak lagi. Perlu digali lagi. Perlu dikaji lagi. Berkenaan dengan bagaimana pantun-pantun ni sebenarnya berperanan dalam membentuk akal budi Perlis ni lah. Kalau kita sampai kepada satu segmen kita yang lain, iaitu tentang kelaku Perlis, maksudnya bila kita merantau di luar Perlis ni, kadang-kadang atau selalunya kita akan berjumpa dengan melawak-melawak kasak lah. Melawak-melawak kasak ni yang selalunya pihak-pihak ni dia akan gunakan bahasa kiasan. Bahasa-bahasa kiasan yang bermula dengan permainan kata,
Tapi akhirnya dia, kalau kita tidak ada sedikit persediaan mental dan juga intelektual, dia akan berakhir dengan penghinaan. Dia akan berakhir dengan kita kata macam seolah-olah kalau kita tidak cuba pecahkan benda ni, maka sampai sudah rasa percaya diri kita tak boleh nak bangkit. Seolah-olah kita di apa nama, kena satu putaran ganas yang kata berputar di situ saja. Macam seolah-olah kita kata kita dianggap kata macam tak boleh nak berjaya, tak boleh nak membangun, tak boleh nak lekeh sangat macam tidak berdaya maju, tidak berdaya tahan dan juga sebagainya. Jadi sebagai seorang ilmuwan dalam bidang linguistik bahasa Melayu ni, saya persilakan doktor untuk kita kata berkongsi lah bagaimana kita nak menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Kita sengak pun kita jadi makanan dia. Kita macam kena titik dengan dia. Kalau kita menjawab pun terlebih macam teruk sangat. Kalau sikit macam kata terkurang. Jadi apakah nasihat doktor? Ya. Tapi kalau dalam pengalaman saya lah, ada je contohnya macam paling popular lah, bukan saya saja sebenarnya. Orang lain pun mungkin kena. Start daripada COVID saya rasa. Saya pun tak tahu lah mana misalnya. Kalau tak salah saya, orang Perlis ni ada 8 orang saja. Contoh-contohnya lah. Lepas tu ada juga yang melawak dengan saya, kata di Perlis ni dia tak boleh buat Tesco dengan IKEA kata. Saya tanya apa siapa? Kan? Takut kot nanti bila buat Tesco ke IKEA ke, pintu masuk tu duduk di Perlis. Pintu keluar duduk di Kedah dia kata. Oi, kata jauh sungguh kata. Awak kecil sangat ke negeri kau. Kata. Jadi kalau pada saya sebelum-sebelum ni banyak saya lebih kepada senyap lah. Diam. Cuma kalau lebih-lebih sangat tu kadang kena juga. Kan saya. Sebab orang Perlis ni kalau dia balas balik, dia bisa dia tu macam ulat terus lah. Jadi baik macam kita ulang. Macam ulang tak ikut dia kena patuk. Dia terkejut. Kan sebelum tapi saya akan kata lah, kadang-kadang saya akan pergi balik tempat dia kan. Kata kita carilah benda-benda yang tak ada di tempat dia kan. Di Perlis ada. And contohnya sawah padi lah. And dia kata, saya tunjuk saja, kadang-kadang saya tunjuk gambar tu kan. Tengok sawah padi cantik tak kata kan. Oh cantik, teringin nak pergi. Lepas tu saya kata, kalau ni di Kuala Kangsar ada tak? Besar mana kalau ada kan. Betul, bagi balik lah gitu lah. Tapi melawak kawan-kawan lah. Betul. Tapi kalau lebih-lebih tu saya diam lah. Mengelak daripada berlaku pertumpahan darah orang kata. Contoh lah. Tapi kata maksud saya adalah gurauan ni, saya kata kita anggap apa-apa saja pun sebenarnya boleh. Melawak lah. Tetapi kita kata kita perlu memahami batas-batas dia. Betul. Dan dalam erti kata lain ni, kadang-kadang orang Perlis sendiri dia perlukan kekuatan. Dia perlukan sumber untuk dia menghadapi pelbagai cabaran dunia, cabaran akhirat dan juga macam-macam perkara. Jadi sebab itu bergurau ni pun dia ada batasan dia. Dan untuk mengelakkan kita apa ni, kita kena pandai membaca lah. Kita kata di mana kan. Sebab kadang-kadang dalam hidup ni, satu orang yang dia melawak kasar, tak semestinya bila kita nak balas melawak kasar balik dengan dia tu dia boleh tahan. Betul. Dia buat kat orang tak apa. Betul. Tapi dia sendiri bila kita kena sikit bahasa model lah ni, dia kata koyak lah. Kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kata berlaku lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar kita di mana saja berada, kita sekarang berada di hujung kita punya episod memperkatakan bahasa kiasan dialek Melayu Perlis dalam akal budi Melayu. Jadi saya sebagai rumusan, saya persilakan doktor untuk memberikan sedikit sebanyak rumusan kepada episod ini. Dipersilakan. Okey,
Untuk menjadi orang Melayu Ya. yang bukanlah orang Melayu lah, orang ataupun manusia yang baik di atas muka bumi ni, Ya. kita perlulah menjaga bahasa pertuturan kita dengan Ya. orang di sekeliling kita supaya kita dapat kekalkan hubungan silaturahim yang baik lah. Ya. Sebab tu dalam episod kali ini kita bercerita tentang bahasa kiasan yang mana nak menunjukkan kebijaksanaan orang Melayu tu sendiri Ya. yang sangat sopan santun dalam berbahasa. Kebijaksanaan dan juga seni. Seni. Ya. Seni betul. Ya. Bijaksana, kesenian dia, kesopanan dia, Ya. adab dia dalam bercakap, supaya tidak membuatkan orang lain tu terasa hati. Ya. Kan? Jadi itulah sebuah sedikit rumusan untuk episod kita kali ini. Ya. Bahasa kiasan orang Melayu Perlis. Ya. Dan bukan di Perlis saja, di tempat-tempat lain pun ada Ya. bahasa-bahasa depa kan. Tapi Di seluruh dunia Melayu. ada. Ya. Cuma kita fokuskan Perlis lah malam ni kan. Betul, betul. Kita orang Perlis. Ya. Jadi Ya. maknanya kalau apa yang saya dapat rumuskan pada malam ni, tetamu kita ilmuwan Dr. Maulana Alfin ni telah berkongsi tentang apa yang dikatakan bahasa kiasan. Beliau juga telah memperkenalkan apa yang dikatakan dialek Melayu Perlis dalam pengamatan dia kata sendiri. Seterusnya dia berikan contoh-contoh apakah yang dikatakan akal budi Melayu. Dan akhirnya yang penting contohnya perkara-perkara yang kita mungkin tak sedar kita guna, seperti belak apui, seperti kayu golek. Kayu golek. Kita telah guna seharian tapi kita tak sedar itu adalah bahasa kiasan dalam dialek Melayu Perlis. Betul. Begitu juga yang ada dalam pantun-pantun Melayu atau lagu-lagu Melayu Perlis ni adalah sebenarnya tersarat dengan begitu banyak mesej-mesej falsafah dan akal budinya. Betul. Yang kata semua tu adalah mengandungi pemikiran dan juga falsafah Melayu Perlis lah. Ya. Dan begitu juga akhirnya bila kita tengok bukan saja setiap bahasa kiasan itu dia ada dia ada betul-betul kita kata makna tersirat dan sebagainya. Kadang-kadang ia juga ada dimensi agamanya. Ya, betul. Yang menyentuh tentang dosa pahala, yang menyentuh tentang dunia akhirat, yang menyentuh tentang halal dan juga haram. Betul. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini antara perkara yang kita telah buat dan bagi saya rasa unik lah episod ini kerana jarang-jarang sekali kita kata memperkatakan tapi kita ucapkan selamat kembali. Ibarat kita kata Sirih. ke mana terbangnya bangau, melainkan dia balik ke belakang kabau. Betul. Kan? Jadi kita kata mudah-mudahan Dr. Maulana Alfin ni dapat berbakti lagi InsyaAllah. kepada Kata Negeri Perlis, amnya dan kepada podcast kita Salah Silap Perlis mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam episod yang kita kata berikutnya dalam minggu yang satu lagi. Seperti mana biasa kita ucapkan banyak-banyak terima kasih pada ibu kandung kita Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis di atas segala sokongan, dokongan dan bantuan kepada podcast kita ini. Begitu juga kepada rakan-rakan kita di Suara Sunnah Channel, sekali lagi menyediakan begitu banyak sokongan teknikal kepada kita. Teristimewa kepada tetamu kita Dr. Maulana Alfin bin Cik Man dari yang kampung asalnya adalah Kampung Seri Medan, Hutan Haji. di Gunung Medan Hutan Haji. Ya. Ataupun kita nak sebut Kampung Pinjai pun boleh juga. Boleh juga. Dekat-dekat juga, sebelah-sebelah saja sebagainya. Dan satu lagi adalah tidak dilupakan kepada para penonton, para pendengar kita yang telah menyokong podcast ini. Kita mohon berundur dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.